Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ala khair ibtigha wajhillah wa rawatihi wa qurbihi wa sawabih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah taala beri peluang. Jadi kita sambung pada faslun yang baru, tapi masih lagi di dalam bab qadiyan wa ahkamuha. Jadi kita ulang sedikit pada perbahasan semalam, bab berkenaan tentang tanaqud. Jadi tanaqud dia salah satu daripada hukum-hukum qadiyah. Tanaqud adalah salah satu hukum qadiyah. Maka tanaqud dia apa tanaqud adalah ikhtilafu qadiyatain, adalah perbezaan ataupun berbezanya dua qadiyah. Apa qadiyatain? Iaitulah ijab dan juga salaq, yang menyebutkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Itu tanaqud, ataupun dengan bahasa mudahnya berlawanan. Satu qadiyah ataupun satu kalam, satu ayat, dia berlawanan antara menyebutkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Itu tanaqud. Contoh kita kata Zaidun qa'imun. Maka Zaidun qa'imun adalah qadiyah yang ijab, yakni yang menyebutkan sesuatu, menyebutkan si Zaid itu yang sedang berdiri. Maka kita menafikan, lalu kita menyebut laisa Zaidun laisa biqa'imin, kita kata. Tak, contoh Zaidun laisa biqa'imin, kita kata tiadalah si Zaid itu yang berdiri. Maka laisa Zaidun biqa'imin itu menjadi salaq. Sementara di awal tadi dikata Zaidun qa'imun, bermula si Zaid yang sedang berdiri, itu ijab. Maka dalam dua qadiyah ataupun kita kata satu kalam mempunyai dua ijab dan juga salaq, maka ini dipanggil tanaqud, iaitu ikhtilafu qadiyatain, ataupun berbeza di antara dua qadiyah. Pada mana fi kaif wal kam dan lain-lain sebagainya. Maka secara mudahnya tanaqud adalah berlawanan satu qadiyah ataupun berlawanan satu kalam di antara yang ijab dan juga yang salaq, menyebutkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Itulah dipanggil tanaqud, berlawanan. Maka qadiyah ada tanaqud. Qadiyah ada tanaqud. Tu. Maka kita masuk pada fasal yang baru, tetapi masih lagi di dalam perbahasan ataupun bab tanaqud, iaitulah faslun fi aksi mustawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah. Faslun fi aksi mustawi. Al-aqsu qalbu juz'ayi qadiyah. Juz'ayi qadiyah ma'a baqa'i sidqi wa kaifiyah
wal kamma illa mujaba kulliyah fa'awduha mujabatun juz'iyah wal aksu lazibun li ghairi ma wujid bihi ijtima'u khissataini faqtasid wa mithluha muhmalatu salbiyah li'annaha fi quwwati juz'iyah wal aqsu fi murattibin bit tab'i wa laysa fi murattibi bil wad'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi aqsi mustawi. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan akas mustawi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi aqsi mustawi. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan akas mustawi. Jadi fasal ini adalah salah satu fasal ataupun hukum daripada bab qadiyah ataupun daripada sesuatu cerita ataupun suatu qadiyah. Maka di antara hukum qadiyah adalah akas yang dipanggil ataupun dalam fasal aksi mustawi. Maka di dalam fasal ini musannif dia hendak menjelaskan apa itu akas mustawi. Apa yang dikehendaki pada akas mustawi. Maka akas mustawi secara istilah dia terbahagi kepada 3 perkara. 3 jenis. Bila sebut akas mustawi, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama ada akas mustawi. Akas yang dipanggil mustawi ada. Yang kedua ada dipanggil naqid muwafiq. Dan yang ketiga ada yang dipanggil naqid mukhalif. Mukhalif. Maka akas dia terbahagi kepada 3. Yang pertama mustawi, yang kedua naqid muwafiq, yang ketiga adalah naqid mukhalif. Maka akas dibahagi kepada 3 perkara itu. Maka bila mana kita itlaq, bila mana kita menitlaq secara umum akas, bila kita lihat secara umum makna akas, maka itulah kita panggil akas mustawi. Yakni makna akas ialah memalingkan ataupun sebalik. Itu secara umum, secara mutlak. Maka itu kehendaki pada akas mustawi lah. Nanti akan dijelaskan tentang naqid muwafiq dan juga naqid mukhalif. Maka secara asasnya apa itu akas? Iaitulah kita panggil qalbu juz'i qadiyah ma'a baqa sidqi wal kafiyah. Membalikkan juzuk qadiyah berserta kekallah benar dan bagaimana cara dia. Secara mudahnya qalbu juz'i ataupun qalbu juz'i qadiyah ma'al baqa. Dia memalingkan ataupun kita kata sebalik daripada perkara itu dipanggil akas secara umum. Itu secara umum. Memalingkan itu akas. Kemudian al-aqsu qalbu juz'ai qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Bermula akas itu jadi mubtada lah tu akas tu. Jadi mubtada. Jadi walaupun mubtada dia harus dengan ma'rifah, ini ma'rifah, maka dia boleh buat mubtada. Tapi kalau ditanya boleh tak nakirah nak buat mubtada? Boleh, tidak ada masalah. Nakirah ataupun ma'rifah boleh kita buat mubtada. Tetapi kalau ma'rifah itu lebih khusus kita buat mubtada. Maka bermula akas. Qalbu itu ganti qala. Ganti. Qalbu itu ganti juz'ai qadiyah. Ganti 2 juzuk qadiyah. Ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah.
berserta baqa kekal sidqi benar wal kaifiyah dan kaifnya. Maka akas dia adalah, ini secara lafaz, secara erti lafaz, akas itu qalbu juz'ayyi qadiyah ma'al baqa'i sidqi wal kafiyah wal kaifiyah. Itu secara makna, makna ta'rif bagi akas. Akas apa tu? Akas mustawi, akas mustawi. Maka akas adalah dia menggantikan dua juzuk. Yang saya sebutkan tadilah, qalbu juz'i ataupun juz'i qadiyah ma'al baqa' sidqi wal kaifiyah. Apa itu akas? Iaitu menggantikan dua juzuk qadiyah. Yang mana dua juzuk qadiyah ini dia terjadi daripada maudhu' dan mahmul. Maudhu', mahmul. Pada mana? Pada qadiyah hamliyah. Pada qadiyah hamliyah. Yang mana dia disertai ma'a baqa'i sidqi, berserta dengan benar. Yakni apabila asal qadiyah itu benar, maka akasnya juga benar juga. Akasnya juga perlu benar. Kerana apa? Kerana akas itu dia lazim bagi qadiyah. Dan dia kekal kaifnya. Maksudnya ijab dan juga salak tu dia kekal. Apabila asal itu ijab, maka akas juga ijab. Kalau asal tu salak, maka akasnya juga salak. Kalau akas nafi, maka kalau qadiyah dia nafi, maka akas juga dia nafi. Contoh kita kata, ini ijab. Kullu insanun hayawan. Bermula setiap insan itu hayawan. Ini qadiyah. Qadiyah menyebutkan sesuatu. Kullu insanun hayawan. Bermula setiap insan itu haiwan. Jadi kalau kita nak buat akas sebalik daripada qadiyah ini, ba'du hayawanin insan. Bermula sebahagian hayawan itu insan. Itu dipanggil akas daripada kul. Kalau kul sebalik pada kul sebahagian. Tak. Tapi tetap ijab dan juga salak dikekalkan. Kaif juga dikekalkan. Qadiyah juga dikekalkan. Yang ditukar hanyalah kul dan juga ba'ad. Disebut kullu insanun hayawan. Bermula setiap insan itu haiwan. Maka akas dia, kita hanya tukar kul kepada ba'ad je lah. Kerana tanakut bagi kul adalah ba'ad. Tanakut bagi kesemua adalah ba'ad sebahagian. Kalau sebut ba'ad, maka akas dia kul. Dia begitu. Jadi dia kekalkan insanun dan juga hayawan. Tapi dia tukar hanyalah kul dengan ba'ad. Itu kita panggil kalau salak, maka dikekalkan salak. Kalau ijab, maka dikekalkan ijab. Tu. Dan kalau muqaddam dan juga tali, contoh pada qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah. Itu nantilah. Maksudnya, kalau asal dia salak, maka akasnya salak. Kalau ijab dia salak, maka akasnya salak juga. Kalau ijab dia qadiyah ni ijab, maka akasnya ijab juga. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Berubahnya adalah dia menakaskan. Kalau kullu insanun hayawan, maka akas dia ba'ad. Ke semua hayawan. Maka lawan semua adalah sebahagian. Lawan. Contoh kalau kita kata, kullu bid'atin dhalalah. Maka kul
Kalau kullu bid'atin dhalalah, kalau kita buat akas ba'du bid'atin dhalal. Kalau kita buat akas, sebahagian bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Itu asal qadiyah. Bermula semua bid'ah itu sesat. Tapi kalau kita buat akas dalam hukum qadiyah, bagaimana? Ba'du bid'atin dhalalah. Sebahagian bid'ah itu dhalalah, sesat. Itu sebalik akas. Itu contoh. Contoh daripada kul kepada ba'ad. Ataupun ba'ad kepada kul. Itu dipanggil adalah qalbun juz'i. Qalbu juz'i qadiyah. Membalik-balikkan qadiyah. Membalik-balikkan ayat. Habis. Wal kammu illa mujabah kulliyah fa'auduha mujabatu juz'iyah. Dan kam illa kecuali mujabah kulliyah. Kecuali mujabah kulliyah. Fa'auduha maka bermula gantinya. Gantinya mujabah kulliyah. Itu mujabah juz'iyah. Kalau masuk itu kekal dengan makna kam. Kalau kekal kam, maksudnya kulliyah dan juz'iyah. Kecuali kam tu dia ada pada mujabah kulliyah. Contoh, kullu insanun hayawan. Maka harus kita gantikan dengan mujabah juz'iyah. Seperti ba'du hayawan insan. Maka mujabah kulliyah, maka dia layak hanya digantikan kepada mujabah juz'iyah. Kullu insanun hayawanin. Itu mujabah kulliyah. Kullu insanun hayawanin. Itu mujabah kulliyah. Maka yang melayakkan menggantikan mujabah kulliyah iaitu kul hanyalah mujabah juz'iyah. Ba'du hayawanin insan. Bermula sebahagian haiwan itu insan. Maka kul digantikan dengan ba'ad. Kul mujabah kulliyah. Ba'du mujabah juz'iyah. Itu gantian dia. Gantian daripada mujabah kulliyah dan mujabah juz'iyah. Kalau mujabah juz'iyah, maka ganti dia mujabah kulliyah. Tu. Itu dengan makna wal kamu illa mujabah kulliyah fa'auduha mujabatun juz'iyah. Wal aqsu lazimun li ghairi ma wujid bihi ijtima'u khissataini faqtasid. Dan bermula akas. Lazimun itu jadi khabar lah. Jadi khabar. Khabar bagi aksu tu. Bermula akas itu lazimun. Itu lazim. Ianya akas li ghairi bagi ghairi bukan ma wujid barang yang diperdapatkan dengannya barang. Ijtima'u akan berkumpul khissataini dua yang buruk. Faqtasid maka hati-hati olehmu.
Maka akas mustawi dia lazim terjadi apabila tidak berkumpul. Lazimun li ghairihi ma wujid bihi ijtima'. Akas mustawi dia ni lazim terjadi apabila dia tidak berkumpul. Berkumpul apa? Dua benda kita panggil. Dua jenis kita panggil. Dengan dua jenis, iaitu juz'iyah dengan salibah. Juz'iyah dengan salibah. Maka kalimah pada kata faqtasid itu adalah untuk menyempurnakan bait saja. Faqtasid. Itu itu adalah kita kata dalam syair ini untuk mencantikkan bait saja. Maka akas, kan saya sebut tadi, akas ada tiga. Ada akas mustawi, ada akas naqidu muwafiq, ada akas naqidu mukhalif. Maka akas mustawi dia ni lazim terjadi apabila tidak berkumpul dua jenis. Contoh juz'iyah dengan salibah. Dia tidak lazim terjadi. Dia lazim terjadi. Dia lazim terjadi bila mana tidak berkumpul dua perkara ni, juz'i dan salibah. Juz'i dengan makna ba'at, salibah dengan makna laisa, salok. Tu. Dia takkan terjadi bila mana berkumpul dua ni. Tu, habis. Wa mithluha muhmalatun salibah li'annaha fi quwwati juz'iyah. Tengok depan ni adalah. Dan bermula misal ataupun bermula contoh. Contoh apa? Contoh pada kata ijtima'u khissataini itu berkumpul dua yang kita kata dua jenis. Tak. Itu muhmalah. Itu muhmalah. Muhmalatun. Wa mithluha, dan bermula misalnya. Misal mana? Misal ijtima'u khissataini itu. Berkumpul dua jenis tu. Itu muhmalah. Salibah dan salibah. Sebab apa? Sebab apa dia berkumpul dua jenis tu, muhmalah dengan salibah? Li'annaha fi quwwati juz'iyah. Kerana bahawa sungguhnya mana? Muhmalah dengan salibah itulah. Nah, itu pada kuat ataupun kuatnya juz'iyah. Jadi muhmalah salibah dia ini termasuk di dalam dua perkara atau dua jenis, seperti kata hayawan laisa bi insani. Muhmalah dan juga salibah. Muhmalah dan juga salibah. Dia ini termasuk di dalam dua perkara, dua jenis khissatain. Contoh kita kata hayawanun laisa bi insani. Kenapa? Kerana dia ni kuat daripada juzuk ataupun juz'iyat ni. Kuat daripada juz'iyat. Bermula haiwan itu bukan dengan insan. Kalau kita lihat hayawanun ini adalah majmu'. Terbenar kepada nutqun yang berbicara dan juga terbenar kepada yang tidak berbicara. Kemudian laisa bi insanin ini salok, menafikan dengan insan. Kemudian hayawan itu juga muhmalah, lafaz muhmalah. Maka dia ini muhmalah dan juga salibah, iaitu hayawanun laisa bi insanin. Dia ni termasuk di dalam dua perkara ataupun dua jenis kerana kuatnya juz'iyatnya. Kerana kuat juz'iyat. Kuat juz'iyat. Masing-masing dengan kuat.
Tengok depan sikit ya. Wal aqsu fi murattabin fi bit tabai wa laisa fi murattabin bil wad'i. Dan bermula akas fi murattabin bit tabai, itu pada tertib, bit tabai dengan tabiatnya, wa laisa fi murattabi bil wad'i, dan tiadalah fi ada ianya akas itu fi murattabin pada tertib bi wad'i dengan wad'i. Maka akas dia terjadi pada tertib tabai saja. Akas dia hanya terjadi pada tertib tabai saja. Dan dia itu tidak terjadi pada tertib wad'i. Tabai ini secara lahiriah, secara kebiasaan. Wad'i keadaan. Iaitu apa? Contoh pada kata qadiyah hamliyah dan juga syartiyah. Qadiyah syartiyah muttasilah. Contoh pada kata kullama kanat syamsu tali'atan kana naharu mawjudan. Maka pada kata kullama kanat syamsu tali'atan kana naharu mawjudan, itu kalau kita akas kepada juz'iyah mujabah, dia akan jadi iza kan qad yakuna iza kana naharu mawjudan kana syamsu tali'ah. Nah, ini payah sikitlah bit tab'in dengan bil wad'i. Maka akas dia terjadi tertib pada tab'i dan dia terjadi pada tertib wad'i. Kita nak letak pada terjemahan bahasa tu agak susah kalau akas ni. Tapi secara mudahnya nanti kita terangkan. Dan akas tu dia tidak terjadi pada tertib wad'i, iaitu pada qadiyah syartiyah munfasilah. Maksudnya dia terjadi pada tertib wad'i. Dia terjadi pada tertib tabai dan dia tidak terjadi pada tertib wad'i. Pada qadiyah syartiyah munfasilah. Jadi kalau contoh ni imma an yakuna adadu zaujan wa imma an yakuna fardun. Yang paling penting imma an yakuna dengan wa imma an yakun tu. Itu menandakan bahawa tertib wad'i. Tertib wad'i. Maka akas dia tidak terjadi pada tertib wad'i. Tidak. Dia hanya terjadi pada tertib tabai. Pada contoh qadiyah hamliyah ataupun qadiyah syartiyah saja. Kalau qadiyah syartiyah munfasilah dia tidak terjadi. Tidak terjadi pada tertib wad'i. Maka pada perbahasan akas mustawi ni dia agak susah. Dia tak susah cuma istilah-istilah yang digunakan itu kita nak terjemah kepada bahasa kita ni agak susah. Agak susah. Tapi dia tak ada masalah kerana dalam bab akas ni yang paling penting adalah kita tahu akas mustawi tu apa. Akas tu apa? Iaitu akas tu membalik-balik ataupun qalbu juz'ai. Juz'ai qadiyah. Membalik-balikkan. Tapi dia kekal. Kalau salak qadiyah, kalau salak ataupun qadiyah dia ijab, maka akas juga dia ijab. Akas juga dia salak. Kalau qadiyah dia ijab, maka akas dia juga ijab. Dia tidak bertukar kalau akas. Hanya bertukar kalau mujabah kulliyah, dia akan bertukar kepada mujabah juz'iyah. Contoh, kalau mujabah kulliyah, kullu insanun hayawan. Ini mujabah kulliyah. Yang mana mujabah kulliyah? Kul tu.
mujabah kulliyah. Kan kita ngaji dah pada qadiyah. Qadiyah dia ada muhmalah, dia ada syartiyah. Kalau muhmalah dia ada dua kan. Dulu kan kita mengaji dah bab qadiyah kan. Qadiyah dia ada dua. Ada qadiyah muhmalah, ada qadiyah syartiyah. Qadiyah muhmalah yang mana dia itu adalah diisnadkan. Dia ditandai dengan isnad. Maka qadiyah muhmalah dia terbahagi kepada dua. Ada qadiyah muhmalah kulliyah, ada qadiyah muhmalah syakhsiyah. Qadiyah muhmalah kulliyah inilah ditandai dengan adat sur. Adat sur ada 5. Yang pertama kul, yang kedua ba'du, yang ketiga la syai'un, yang keempat la ba'du, yang kelima syibhu jalal. Maka kalau akas, kalau mujabah kulliyah, dia hanya tukar kepada mujabah juz'iyah. Contoh mujabah kulliyah, kullu insanun hayawan. Maka ada adat sur, kul. Ini mujabah kulliyah. Kalau secara penuhnya qadiyah muhmalah kulliyah mujabah. Itu secara penuh. Tapi kalau singkat-singkatnya kita sebut mujabah kulliyah lah. Kullu insanun hayawan. Maka mujabah kulliyah, kul insanun hayawan, dia hanya boleh akas pada mujabah juz'iyah. Ba'du itu mujabah juz'iyah. Ba'du. Kalau kullu insanun hayawan, maka kita akas dia ba'du hayawanun insan. Tetapi dikekalkan ijab dia, dikekalkan. Kalau salak, dikekalkan salak. Bermula setiap insan itu hayawan. Kita menyebutkan itu dipanggil ijab. Maka ijab kita kekalkan juga walaupun kita akas. Yang kita tukar hanyalah daripada mujabah kulliyah kepada mujabah juz'iyah. Maka jadi ba'du insanun hayawan. Yang kita tukar adalah mujabah kulliyah kepada mujabah juz'iyah. Itu. Cuma yang paling penting dalam bab akas kita kena ingat. Akas ini apa? Akas ini qalbu juz'i ataupun qalbu juz'ai ataupun qalbu juz'i qadiyah gitu. Membalik-balikkan qadiyah ataupun balik-balikkan sebahagian daripada qadiyah. Itu secara asasnya. Kemudian akas ni diterbahagi kepada 3 yang perlu kita ingat dahulu. Ada akas yang dinamakan akas mustawi. Itu akas asas lah, maksudnya membalik-balikkan. Maksudnya kalau kita kata semua, maka akas daripada semua sebahagian. Kalau kita kata sebahagian, maka akas pada sebahagian ke semua. Itu akas mustawi. Lepas tu ada akas dipanggil naqid muwafiq. Ada naqid mukhalif. Itu secara asas. Secara asas bab akas. Kalau bitabai bil wada'i itu contoh naqid muwafiq dengan naqid mukhalif. Dia terjadi pada, kalau naqid muwafiq dia hanya terjadi pada tabai. Kalau naqid mukhalif dia tidak terjadi pada wada'i. Dia ada perbahasan dia lah. Cuma yang paling penting akas ni dia yang kita ambil mudah-mudah. Kerana kita nak fokus pada matang ni ringkas dan yang penting-penting dulu. Jadi akas ni yang paling penting adalah dia ini membalik-balikkan sesuatu ataupun qadiyah.
Kalau salak disebutkan salak, maka akasnya juga salak. Disebutkan juga salak. Tapi ditukar kepada mujabah kuliah dan juga juz'iyah. Kalau juz'iyah kepada mujabah. Dia dikekalkan. Itu secara mudah. Dikekalkan. Ada soalan, sahabat-sahabat ada soalan. Boleh tanya. Maka dalam perbahasan bab tanaqud, dia ada dua sahaja fasal dia yang perlu kita ingat. Tanaqud dia ada dua. Yang pertama adalah dari segi kita panggil bab tanaqud, bab qadiyah. Qadiyan wa ahkamuha. Hukum-hukum qadiyah dia ada dua fasal saja. Yang pertama dia berbincang ataupun berbicara tentang tanaqud. Di dalam hukum-hukum qadiyah dia ada tanaqud. Apa tanaqud? Ikhtilafu qadiyatain. Iaitu berbeza di antara dua qadiyah, salak dan juga ijab. Yang kedua, di dalam hukum-hukum qadiyah dia ada akas qalbu juz'i qadiyah, iaitu membalik di antara dua juzuk. Maka hukum-hukum qadiyah ini dua sahaja, tanaqud dan juga akas. Hukum-hukum qadiyah. Asal qadiyah iaitulah la ihtamala sidqi wal kadhib li zatih. Itu bertimbang-timbang di antara yang benar dan juga yang salah. Itu qadiyah. Maka hukum bagi qadiyah dia ada dua, ada tanaqud dan juga ada akas. Maka esok kita akan masuk pada bab baru, iaitu bab babu qiyas, iaitu bab qiyas. Maka bab qiyas dia ada beberapa fasal yang agak panjang. Ada lawahid, ada istisnai, ada iskal, ada iskal dan itu tak ada habis dah. Kita dah habis dah. Kita akan masuk pada perbahasan yang terakhir dah esok. Ada bab yang terakhir dah esok. Jadi bab tanaqud ni tak banyak. Ada bab tanaqud ni, kita ingat bab tanaqud ni dia ada berbincang hukum-hukum tanaqud, hukum-hukum qadiyah iaitu tanaqud dan juga akas. Ini tak banyak. Kalau qadiyah ni, hukum-hukum qadiyah dia ada dua saja, iaitu tanaqud dan juga akas. Tak payah. Yang paling agak rumit iaitu qiyas, babu qiyasi. Tapi babu qiyas ini tidaklah serumit mana, tapi dia agak panjang kerana fasal dia beberapa. Ada lawahid dia ada istisnai, dia ada iskal, perbahasan qiyas. Apa yang paling penting dalam bab qadiyah dan hukum-hukum qadiyah, iaitu kita ingat yang pertama tanaqud, iaitulah ikhtilafu qadiyatain, salak dan juga ijab. Yang kedua adalah akas, qalbu juz'i qadiyah, membalik-balikkan daripada dua juzuk. Itu saja kita ingat. Jadi bila mana kita ingat itu, kita akan faham mudah-mudah sikitlah. Sebab nanti masuk syarah, kita baca syarah, maka kita nampak dah, matang sebut gini, maka syarah dia lebih lagi. Maka sebab itu mengaji mantik ni sebenarnya tidak memada dengan matan. Kita kena buka syarah Idhah Mubham ke Quaisini ke
ataupun sabban ke, itu lebih luas tentang mantik. Kerana kalau memada dengan matang, dia hanya kita kenal pada istilah. Kita nak faham agak susah. Maka kita perlu kepada tertib. Maksud tertib ni macam mana? Jangan gaduh lah. Ibarat gitu. Tak faham matang. Memang tak faham matang. Memang kita kalau tak baca matang, anda baca matang saja. Baca matang saja. Matang ni. Matang yang agak ringkas. Tapi dengan matang, dia adalah permulaan tangga. Kalau kita dah faham matang, maka bila mana kita baca syarah ataupun kita mengaji syarah, kita tak akan pening. Kenapa? Kerana kita telah memperhalusi pada matang dah. Memang tidak berpada pada matang. Memang tidak berpada. Tetapi untuk pembukaan futuhat, untuk jalan yang pertama, memang kena matang. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau orang meninggal aksiden, jasad dia teruk si mati tu ada sakit tak? Kalau orang meninggal aksiden, jasad dia teruk si mati tu berasa sakit tak? Dah tercabut daripada ruh dan jasad tu. Tidak ada kena-mengena adalah dengan jasad tu. Cumanya kalau sebahagian para ulama dalam kitab-kitab yang lain, walaupun roh dan juga jasad dia tercabut, tetapi jasad itu perlulah kita urus dengan baik. Walaupun tercabutnya roh dan juga jasad, yang mana tidak kita katakan muafiq antara, tidak bersamalah antara jasad dan juga roh. Tapi sebahagian kitab-kitab ada yang mengatakan walaupun tidak dah ada kena-mengena jasad dengan roh, tetapi jasad itu perlu diurus dengan baik. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Mantik. Baik Ustaz, saya syarah mantik. Ya. Kita cuba nanti ada masa, insya-Allah kita cuba baca syarah mantik Idhahul Mubham. Memang mantik ni kalau kita baca matan dia tidak berpada. Sebab mantik ni dia berkenaan dengan akal. Memang dia luas. Maka sebab itu kalau di dalam matan dia, alhamdulillahillazi qad akhraja nataija fikri li arbabi hija. Maka bagi orang yang boleh menyelok awam dan juga jahil, maka dia boleh menatijahkan sesuatu. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataija fikri li arbabi hija. Maka bagi orang yang berfikir, dia dapat menatijahkan sesuatu. Kullahija bimin sahabil jahli. Maka setiap orang yang dapat kita katakan menyelok-nyelok langit jahil, langit ni diumpamakan sebagai pelindung bagi ilmu. Maka bila mana saya elok saja langit tu, dapat belaka. Maka sebab itu matematik ni walaupun kita kata ialah matang saja, maka memang berhajat kepada syarah lah, ataupun tuan-tuan sahabat-sahabat nak lebih lagi, sahabat-sahabat kena mengajilah syarah tu, jangan berpada pada matang, jangan. Sama juga dengan ilmu nahu walaupun kita katakan dengan matan kita sudah alim, walaupun begitu, tetapi untuk tawasuk ibarat mesti kita kena cari syarah bagi nak matan jurumiyah ke ataupun syarah-syarah yang lain. Kenapa? Untuk mempercabangkan syarahan, untuk mempercabangkan surah, juz'iyah surah. Kalau berpada pada matang, maka setakat matang. Boleh takbir pada matang, boleh. Tak ada masalah. Tapi kita ni kena khabarlah, kita orang yang baru belajar, orang yang baru kita katakan baru menuntut, memang berhajat kepada syarah. Adapun saya membaca matan ini memanglah
Memang kalau ditanya Tok Guru, memang kalau kita kata baca matan sebenarnya kita kata kalau mati lah, kalau mati memang kita kata tak memadai. Memang kena baca syarah. Memang kebanyakan guru-guru dia tak baca matan mantik ni, dia akan baca syarah tu. Kerana matan mantik ni dia agak kita kata terbatas. Matan ni, matan sulam Munawwaraki ni. Dia kena baca syarah dia. Syarah dia lebih luas. Kalau idhah mubham tu agak luas. Tapi insya-Allah saya rasa sepanjang kita baca ni sampai bab qadhiyah wa ahkamuha ni, saya rasa alhamdulillah dah okey lah, rasanya okey. Sebab saya pun belek-belek juga syarah, saya ada syarah yang saya tinggalkan. Ada perbahasan saya tinggalkan untuk memberi poin yang lebih penting. Kerana mengaji online ini agak susah kerana saya tak dapat tulis. Kalau tulis lagi bagus, lagi nampak lah. Yang mana yang dikatakan ini, yang mana yang dikatakan itu. Nak kalau berkenaan dengan qadhiyah ini, pasti kita kena tahu. Susun atur qadhiyah itu mesti kena tahu. Apa itu qadhiyah? Mesti kita kena tahu. Contoh, kalau qadhiyah, iaitulah ihtamala sidqi wal kadhib li zatih. Memandang kepada mukhbir dan memandang kepada waqi'. Iaitu qadhiyah ini bertimbang-timbang antara benar dan juga salah. Memandang daripada mukhbir, si mukhbir yang membawa cerita, dan juga si waqi' cerita tu. Maka itu qadhiyah. Maka qadhiyah dia sama dengan khabar. Sama. Maka qadhiyah, kita kena faham dulu sesuatu qadhiyah. Maka bila baca syarah kita akan nampak. Maka qadhiyah diperpecah kepada muhmalah dan juga syartiyah. Kalau syartiyah dia ditandai dengan adatus syarat. Kalau muhmalah dia ditandai dengan isnad. Contoh qama zaidun ataupun zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu yang sedang berdiri. Maka qaim itu adalah isnad bagi si Zaid. Qaim itu adalah isnad bagi si Zaid. Maka zaidun qaimun ini adalah ayat ataupun kalam ataupun qadhiyah yang dinamakan qadhiyah muhmalah. Muhmalah. Kemudian muhmalah dia berpecah kepada dua. Syartiyah pula dia ada dua pula, ada muttasilah, ada munfasilah. Kalau muttasilah dia tidak ada perpecahan. Kalau ada munfasilah dia ada manik huma, manik jami', manik khulu. Tercegah berhimpun, tercegah sunyi, tercegah antara dua perkara. Maka silsilah ini yang akan memahamkan kita bila mana kita baca kitab syarah bagi mantiq. Saya rasa tidak ada soalan dah. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita insya-Allah, dan semoga-moga Allah Ta'ala merahmati kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.